Untuk menganalisis lanjut berkenaan dengan kenyataan demi kenyataan daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga GRS, kita bersama dengan Dr. Romzi Ationg, penganalisis politik Universiti Malaysia Sabah UMS di talian ketika ini. Doktor, apa pandangan doktor berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan di antara gabungan parti politik ini? Adakah bermakna PRN ke-17 kita akan menyaksikan pertemuan di antara parti-parti politik semenanjung dengan parti-parti tempatan, doktor? Baik, masih Fan. Baik, dengan kenyataan kedua belah pihak itu, yakni PHBN dengan GRA, sudah semestinya kita melihat ada kemungkinan pilihan raya yang makin mendekat ini. Tapi isunya di sini ialah tentang sama ada akan berlaku pertemuan parti yang persekutuan yang kadang-kadang orang Sabah ini menyebut sebagai parti Melayak lah dengan parti tempatan. Saya rasa itu adalah naratif yang agak sedikit keterlaluan lah, sebab dalam Pakatan PHBN kita ada parti-parti yang bersifat tempatan, tetapi sebaliknya dalam GRS itu semuanya adalah parti lokal. Jadi saya rasa tidaklah akan sepenuhnya pertemuan di antara parti tempatan dan bukan tempatan. Jadi apa yang menjadi isunya sekarang ini ialah sama ada pengumuman itu sebagai satu kunci untuk mengadakan pilihan yang segera atau tidak. Saya mengandaikan begini, Taufan. Dengan pengumuman itu ada kemungkinan kita berhadapan dengan snap election, sebab kalaulah PH mengambil keputusan untuk tidak lagi menyokong GRS, jadi kita memerlukan sekurang-kurangnya 37 kursi untuk kekal dalam kerajaan. Jadi kalau keluarlah 7 kursi PH itu, kita hanya ada di 42 kursi. Jadi kalau berkurangan lagi ke 36, kita mungkin berhadapan dengan kemungkinan pilihan raya negeri yang mengejut nih. Ya. Pada pandangan doktor, adakah keputusan Pakatan Harapan untuk bersama dengan barisan itu lebih tinggi risikonya berbanding dengan mengekalkan kerajaan GRS plus PH itu, doktor? Saya melihat begini, Van. Mungkin tujuan PH itu adalah untuk kestabilan politik di peringkat persekutuan. Kita pun tahu di peringkat persekutuan PH dan BN ini tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau di peringkat negeri ini ada kemungkinan dia bertindak sebagai penyokong pada GRS untuk tujuan ialah untuk memastikan juga kestabilan politik di peringkat negeri. Tapi apa yang saya nampak itu adalah kestabilan di peringkat persekutuan itu lebih muktamad berbanding di negeri. Tapi saya melihat tidaklah ada perbezaan yang ketara itu. Cumanya ada mungkin pertimbangan-pertimbangan di peringkat PH untuk memastikan kekeliruan ataupun keadaan politik yang terumbang-ambing itu tidak berlaku di peringkat persekutuan, yang mana itu mungkin kesannya lebih ketara berbanding di peringkat negeri. Ya. Doktor, sekiranya kenyataan yang dikeluarkan oleh PH dan Barisan Nasional itu adalah kenyataan daripada peringkat negeri, mungkin nadanya sedikit berbeza, tetapi kenyataan ini dikeluarkan oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di peringkat pusat. Adakah ini satu tamparan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kepada kepimpinan Datuk Seri Haji G di Sabah, doktor? Sudah semestinya. Dia begini, sentimen di negeri sekarang ini, walaupun adanya parti-parti Barisan Nasional, UMNO, PKR dan sebagainya, kita masih rakyat di Sabah ini mengharap supaya keputusan-keputusan yang dibuat dalam konteks PHBN itu dibuat oleh pemimpin-pemimpin di peringkat negeri. Jadi kalaulah keputusan ataupun pengumuman itu dibuat oleh peringkat persekutuan, sudah semestinya itu membuatkan sedikit kecelaruan di peringkat politik negeri ini. Jadi untuk itu, apabila ada pengumuman yang demikian, ada memungkinkan berlaku sedikit kepincangan politik di negeri ini, sebabkan ada kemungkinan pihak-pihak tertentu itu akan keluar daripada menyokong ataupun menarik diri daripada menyokong kerajaan negeri. Jadi ini memungkinkan kestabilan politik di negeri ini makin bermasalah. Jadi saya ingat itu adalah tamparan besar terhadap kepimpinan negeri yang sekarang ini. Jadi walaupun kita berharap itu tidak berlaku, sebabnya kita ingin memastikan politik di negeri ini boleh berakhir sehinggalah tarik yang sewajarnya itu, bukanlah keadaan yang mengejut ini. Ya. Dan mungkin satu soalan lagi, doktor, berkenaan dengan kedudukan Parti Warisan. Adakah bagi Parti Warisan ini merupakan peluang besar untuk meraih kembali kekuatan ketika mereka berdepan dengan persepsi yang semakin lemah untuk menguasai sokongan dan politik di Sabah, doktor? Sudah semestinya Warisan ini untuk ketika ini kelihatannya masih lagi cengkaman politiknya masih kuat di Pantai Timur.
untuk di kawasan tertentu seperti di kawasan KDM itu sebenarnya warisan ini mempunyai cengkaman politik yang agak lemah. Jadi untuk kalaulah PR ini berlaku dalam tempoh terdekat ini, itu harus diambil peluang ini harus diambil oleh warisan untuk memperkukuhkan lagi pengaruh politik itu. Mungkin kaidahnya ialah untuk bekerjasama dengan parti-parti tempatan yang semestinya sebelum ini menimbulkan sentimen yang mungkin anti warisan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini peluang untuk warisan untuk berkembang semula. Baik, terima kasih kepada penganalisis politik Dr. Romzi Ationg berkongsi pandangan susulan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional dan juga kenyataan yang dibalas oleh GRS menerusi kenyataan pengerusinya Datuk Seri Haji Jinur. Soalan berkenaan dengan sama ada snap election ataupun pilihan raya negeri akan berlangsung pada tarikh yang lebih sesuai, itu kita akan bawa laporan itu dari semasa ke semasa.